بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيب قلوبنا محمد بن عبد الله، عبدك ورسولك، نبيك نبي الرحمة. وصل اللهم وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، وأصلح لنا شأننا كله برحمتك، اللهم آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menyempurnakan akan segala kebaikan. Selawat dan salam buat junjungan besar bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang rahmah, dan selawat dan salam juga buat sekalian para anbiya, para mursalin, dan mudah-mudahan kita diberikan kesempatan untuk berhimpun dengan mereka, dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang memberikan segala kemudahan, agar dimudahkan segala kesulitan dan diberikan pembukaan akan segala kesempitan. Dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak diserahkan urusan kita kepada diri kita, akan tetapi diuruskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah taala memperbaiki akan segala urusan harian kita. الإنسان الذي يريد الله به الخير تارة يسوقه إلى الخير، وتارة يسوق الخير إليه. وإن من نعم الله سبحانه وتعالى أن ساق هذا الخير إلي بزيارة هذا المصلى المبارك ولقائي مع أحباب الله تعالى من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. Satu orang insan apabila ingin diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia, maka akan dimudahkan dia untuk melakukan kebaikan. Dan dalam satu hal yang lain, dipermudahkan kebaikan untuk datang kepada dia. Di mana yang sedang kita lalui pada malam ini, kita diberikan dengan sebuah kebaikan apabila kita diberikan kesempatan untuk berhimpun bersama-sama. Bahkan kebaikan yang datang kepada kita adalah perhimpunan bersama dengan para mukminin hamba Allah Subhanahu wa taala. وكان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. نسأل الله موجبات رحمته وعزائم مغفرته. ومن موجبات الرحمة وعزائم المغفرة الاجتماع على الله تعالى مع الصالحين من عباده ومع أهل العلم في مجالس الذكر والعلم والدعوة إلى الله. ومن موجبات الرحمة كذلك وعزائم المغفرة زيارة أخ في الله. من زار أخا له في قرية يبعث الله على مدرجته أي على طريقه ملكا يقول له: طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي في الجنة والصديق في الجنة والشهيد في الجنة والرجل
يزور أخاه في ناحية المصر أي المدينة في الجنة، فنحن جئنا زائرين لإخوان لنا في الله رجاء مغفرة الله ورحمته. Sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta beberapa perkara, antaranya baginda Nabi meminta mujibatur rahmah, dan kemudian baginda Nabi meminta rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, dan meminta keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan meminta perlepasan daripada nerakanya Allah taala, dan berdoa meminta agar diberikan fauz, diberikan kejayaan menggapai syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara jalan-jalan untuk kita mencapai mujibatul rahmah yaitu adalah kita berijtima, kita berhimpun dengan para salihin, kita berhimpun dengan para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Maka itu antara perkara yang diperkenankan oleh Allah di dalam doa baginda Nabi mujibatul rahmah, yaitu mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga dalam memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka di antara jalan untuk mendapat keampunan Allah Subhanahu wa taala itu adalah perbuatan saling ziarah menziarahi. Maka satu orang yang menziarahi saudaranya yang lain, maka dia mendapat keampunan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam satu hadis, barang siapa yang berjalan untuk menziarahi saudaranya di tempat yang lain, maka diutuskan para malaikat pada jalan-jalan tersebut untuk mendoakan kebaikan dan keampunan buatnya. Maka dan seterusnya baginda para anbiya, Allah Ta'ala menyatakan para anbiya, para nabi itu duduknya di jannah, di dalam syurga. Dan begitu juga para syuhada, mereka dikurniakan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga para siddiqin, orang-orang yang benar hati, mereka diberikan syurga oleh Allah. Dan ada satu golongan yang keempat yang diberikan syurga oleh Allah Ta'ala adalah orang yang saling ziarah menziarahi. Kerana apa? Dengannya itu diberikan keampunan oleh Allah Ta'ala. Maka kami, iaitu Fadilatul Syekh bersama dengan rombongan datang ke sini hanyalah untuk menziarahi para kekasih kerana Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan asbab itu kami juga bermohon kepada Allah agar kami juga dimasukkan ke dalam syurga Allah Ta'ala. وإن الأستاذ الكريم الذي رحب بنا أولا بارك الله فيه، ونحن نرحب به كذلك، ونرحب بكم جميعا في بيت الله ضيوفا على الله تعالى. هذا الأستاذ الكريم قال كلمة في ابتداء كلمته: الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. وأريد أن أتحدث عن الاستعانة وعن وجوهها في العقيدة الإسلامية. Maka ketika mana kita mendengar ucapan permulaan tadi, kata-kata alwan yang disebutkan oleh wakil daripada jamaah surau, maka dimulakan mukadimahnya dengan kata-kata alwan menyambut kedatangan kami, menyambut ataupun dengan kalimat tarhib, menyambut kedatangan kami dengan kata-kata alwan. Dan kami juga menyambut kedatangan tuan-tuan ke rumah Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik pujian. Maka dimulakan ucapan oleh saudara majlis yang memulakan majlis tadi dengan menyebut segala puji bagi Allah, wa bihi nasta'in, iaitu dan dengan Allah kami meminta pertolongan. Maka pada kesempatan ini ingin saya berkongsi bersama-sama tentang al-isti'anah, iaitu bagaimana kita meminta pertolongan kepada Allah Ta'ala mengikut kaedah konsep tauhid yang sebenar. من عقائد المؤمنين أنهم يستعينون بالله سبحانه وتعالى على كل أمر من أمور الدنيا والدين. ونحن نقرأ في سورة الفاتحة الشريفة مخاطبين ربنا سبحانه وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. يقول علماء اللغة: تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر
فلما قدم المفعول به إياك على الفعل نعبد وعلى الفعل نستعين أفاد أنه لا نعبد إلا الله ولا نستعين إلا بالله. Maka sesungguhnya di antara perkara pegangan akidah kaum mukminin itu adalah sentiasa meminta pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap segi, sama ada dalam urusan dunia ataupun dalam urusan agama. Maka dan di sini kalau kita perhatikan dalam surah Al-Fatihah, bila mana kita berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala dengan ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka di dalam ilmu lugah, di dalam ilmu bahasa, dalam kaedah bahasa Arab, mendahulukan iyyaka dan mengemudiankan fi'il, iaitu perbuatan meminta na'budu dan nasta'in, membawa maksud kepada hasrun, iaitu ada satu pengkhususan. Maka mudah faham ni tuan-tuan kaedah yang ini disebut apabila kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka dapat kita khususkan hanya se-nya Allah Ta'ala lah yang kita sembah, dan hanya se-Allah Ta'ala lah yang tepat kita meminta pertolongan. وهذا الخطاب بين الله تعالى وبين عبده إذا قرأ الفاتحة الشريفة ووقف كما هو مستحب عند كل آية، لأنه في الحديث القدسي عن الله تعالى إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين يقول الله تعالى حمدني عبدي. فإذا قال العبد الرحمن الرحيم يقول الله تعالى أثنى علي عبدي. فإذا قال العبد مالك يوم الدين يقول الله تعالى مجدني عبدي. فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين يقول الله تعالى هذه بيني وبين عبدي، هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. نعم، منك العبادة ومن الله العون. Dan sesungguhnya ketahuilah surah Al-Fatihah itu adalah satu khitab, iaitu satu bicara ataupun satu perbualan dengan mafhum yang lebih mudah dipahami antara hamba dengan Tuhannya. Dalam satu hadis kursi dinyatakan Allah Subhanahu wa taala dan dituntut, bahkan hukumnya mustahab, iaitu harus kita membaca surah Fatihah dengan mewakafkan pada setiap ayat. Maka ada 7 wakaf, maka kita mewakafkan pada setiap ayat tersebut. Kerana dalam satu hadis kursi menyatakan Allah Ta'ala apabila mendengar hamba-Nya membaca ayat-ayat daripada surah Al-Fatihah, maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan disebut ketika mana hamba-Nya membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka dijawab oleh Allah Ta'ala di hadapan para malaikat, sesungguhnya hamba-Ku sedang memuji-Ku. Dan ketika membaca Ar-Rahmanir Rahim, maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya hamba-Ku sedang memuji-Ku. Dan apabila dibaca kalimah Ar-Rahmanir Rahim, sekali lagi Allah mengulang, hamba-Ku sedang membesar dan memuji-Ku secara berterusan. Dan ketika mana dia mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka kata Allah Ta'ala kepada para malaikat, ini adalah urusanku dengan hamba-Ku. Maka bagi hamba-Ku, apa yang mereka minta, nescaya akan aku perkenankan kepada mereka. Kerana ayat ini dijawab oleh Allah, inilah urusan antara aku dengan hamba-Ku. فأنت أيها المؤمن إذا قرأت الفاتحة الشريفة في الصلاة أو في غير الصلاة استحضر أن خطابا بينك وبين الله، أنت تذكر الله والله يذكرك، أنت تدعو الله والله عز وجل يسمع ويجيبك. فليحاول أحدنا أن يكون عنده هذا الشعور عند صلاته وقراءته
بين يدي الله سبحانه وتعالى. Wahai kaum mukminin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, ketika mana kita membaca surah, membaca firman-firman Allah, membaca surah Fatihah sama ada di dalam solat ataupun di luar solat, maka berusahalah untuk menghadirkan hati, untuk memahami bicara hamba dengan Tuhannya, untuk memahami akan bacaan tersebut bukan semata-mata bacaan, tetapi khitab, perbuatan seorang hamba dengan Tuhannya, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga apabila kalian berzikir kepada Allah, maka ketahuilah ketika kalian menyebut nama Allah dan Allah sedang menyebut nama kamu, nama kalian sedang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hadirkan rasa ini di dalam diri kamu ketika mana kamu membaca ataupun berzikir kepada Allah. Begitu juga apabila kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hadirkan dalam hati kalian Allah sedang mendengar permintaan kalian, Allah akan memustajabkan permintaan kalian. Maka sama-sama kita menghadirkan rasa ini, sama ada di dalam solat ataupun di luar daripada solat. إذن نحن في كل عبادة لله تعالى نطلب العون من الله سبحانه وتعالى على كل أمر من أمور الدنيا والدين. الله سبحانه وتعالى هو المعين، هو الذي يخلق فيك الحول والقوة والإعانة عند قيامك بكل عمل من أعمال الدين والدنيا، وعند قيامك بكل عبادة. فمن الذي يمدك بالحول والقوة والعون؟ هو الله. لأن الإنسان عند أهل السنة والجماعة لا يخلق أفعاله، لا يخلق أفعاله كما تقول المعتزلة المبتدعة. المعتزلة المبتدعة يقولون الإنسان يخلق أفعاله بقدرة مودعة فيه. أهل السنة والجماعة يقولون لا، الله هو خالق كل شيء، لأن الله تعالى قال في القرآن والله خلقكم وما تعملون. فالإنسان وأعماله يخلقها الله فيه ظاهرا وباطنا. فالعبادة يخلقها الله فيك، العون على العبادة يخلقه الله فيك، الإمداد للقيام بالعبادة يخلقه الله فيك، وهكذا في جميع أعمالك وجميع أقوالك وجميع تصرفاتك. الحول والقوة بالله، نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا معين ولا خالق إلا الله سبحانه وتعالى. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah kita merasakan dan menghadirkan al-aun, iaitu pertolongan itu dalam segala urusan, sama ada dalam urusan dunia ataupun urusan agama. Dalam urusan dunia ataupun urusan ibadat, Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya sesungguhnya Allah Ta'ala lah Tuhan yang mu'in, Tuhan yang memberikan bantuan dan pertolongan. Sebab itu kita pahami la haula wala quwwata illa billah, tidak ada sebarang upaya, tidak ada sebarang kekuatan melainkan datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kena merasakan kemampuan kita, keupayaan kita melakukan sesuatu ibadat, hakikatnya datang daripada Allah Ta'ala. Siapa lagi yang mampu memberikan keupayaan dan kekuatan kepada kita untuk melakukan ibadat? Maka tidak lain yang memberikan upaya dan kekuatan itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Mu'in. Dan begitu juga di sisi ahli sunnah wal jamaah, kaedah yang telah ditetapkan oleh ulama ahli sunnah wal jamaah, al-insan, manusia itu tidak mencipta perbuatan mereka. Manusia itu tidak mencipta perbuatan mereka, adapun yang mencipta perbuatan mereka itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perkara ini bersalahan dengan pegangan kaum Mu'tazilah al-Mubtadi'ah, iaitu kaum Mu'tazilah yang batil, yang mana salah pegangan dan konsep pendirian mereka apabila mereka menyatakan hamba mempunyai kuasa untuk melakukan perbuatan mereka.
Hal ini bersalahan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Allah menyatakan wallahu khalaqakum, maka sesungguhnya Allah Taala yang mencipta kamu dan mencipta akan segala perbuatan. Maka sekiranya kamu melakukan ibadat, maka ketahuilah kekuatan melakukan ibadat itu datang daripada Allah. Dan sekiranya kamu merasakan rasa ingin melakukan ibadat, maka ketahuilah rasa ingin melakukan ibadat itu juga datang daripada Allah Ta'ala. Begitu juga al-imdad, iaitu pertolongan, kekuatan, keupayaan, rasa kekuatan untuk melakukan ibadat, semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pahami dengan baik konsep la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya untuk melakukan kebaikan ataupun meninggalkan kejahatan, melainkan datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada yang boleh membantu kalian melainkan Allah, dan tidak ada yang mencipta segala perbuatan kalian melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. وأنت أيها المؤمن عندما يمدك الله بخلق العون فيك لأنك تستعين به، عندما يخلق العون فيك يتبين لك أن هذا العون الذي خلقه الله عز وجل فيك عند العبادة وعند الأعمال الأخرى الدنيوية الممد هو الله، من جملة المقاصد لخلق هذا العون في الإنسان أن يعين غيره بعون الله الذي يخلقه فيه. فأنت تستعين بالله لتعين بعون الله من احتاج إلى العون من عباد الله. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فأنت إذا أعنت أخا لك في الله على أمر ديني أو دنيوي، إذا أعنته الله عز وجل يزيد في عونك، ويكون الله في عونك لأنك استعنت بالله لتعين بعون الله خلق الله وعباد الله. وهذا الأمر أمر دقيق يجب أن نلاحظه. نحن نستمد العون من الله من أجل أن نعين من احتاج إلى العون من المسلمين والمؤمنين وغيرهم. لذلك أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الصدقة لما ذكر الصدقات العملية والاجتماعية قال: أن تعين صانعا أو تصنع لأخرق. أن تعين صانعا، واحد يصنع حرفة عمل يحتاج إلى عون. إنسان يحمل متاعا يحتاج إلى من يحمل له متاعه، يحتاج إلى من يعينه في ذلك. فأنت تستعين بعون الله لتعين عباد الله. نعم. Jadi ketahuilah wahai kalian, sesungguhnya apabila kalian meminta kepada Allah nasta'in, maka al-isti'anah, bantuan Allah itulah yang memberikan kekuatan kepada kita untuk melakukan ibadat. Bahkan bukan semata-mata ibadat, bantuan Allah apabila kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka nasta'in yang kita minta pada Allah, bantuan yang kita minta pada Allah itu juga bantu kita dalam akan segala urusan-urusan dunia kita. Tidak tertumpu kepada ibadat, kerana apa? Segala apa yang kalian lakukan, sama ada ibadat ataupun urusan dunia, semuanya perkenan, izin dan dicipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perkara ini perlu dipahami dengan baik. Maka apa yang kita dapat pada hari ini, semuanya itu datang daripada bantuan aun ataupun pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita minta pada kalimah nasta'in, yang kita minta merayu kepada Allah. Maka pertolongan itulah yang diberikan kepada kita dan dengannya kita melakukan ibadat dan urusan dunia.
Begitu juga hari ini kita hidup dengan pertolongan orang lain. Maka ketahuilah pertolongan orang lain yang dilakukan ke atas itu juga adalah pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan satu orang yang menolong saudaranya akan ditambahkan pertolongan Allah ke atas dia. Bila mana dia menolong saudara dia, maka Allah akan membantu dia untuk memberikan kekuatan kepada dia untuk mendapatkan sesuatu yang lain, dan termasuklah membantu saudaranya. Sebab itu baginda Nabi SAW menyatakan dalam satu hadis, sesungguhnya Allah Ta'ala membantu bersama dengan hamba-Nya selagi mana hamba-Nya saling membantu saudara-saudara dia yang lain. Maka baginda Nabi mengatakan pertolongan Allah akan berterusan bersama dengan seorang hamba selagi mana hamba tadi berterusan membantu saudara yang lain. Dalam satu riwayat yang lain, apabila baginda Nabi menceritakan tentang kebaikan, pertolongan, sedekah dan sebagainya, maka baginda Nabi menyatakan hendaklah kita menolong orang yang melakukan kebaikan. Sebagai contoh, orang yang mencipta sesuatu, dia memerlukan bantuan untuk mencipta sesuatu yang tadi itu. Maka begitu juga kebaikan, sebagaimana seorang hamba sentiasa membantu hamba yang lain, maka selagi itu dia akan diberikan aun, akan diberikan bantuan yang berterusan untuk dengan dia mencapai ibadat-ibadat dan keuntungan-keuntungan dunia yang lain. وهنا مسألة: هل يصح للإنسان أن يطلب العون من غيره، من الإنسان الآخر، إذا احتاج إلى العون؟ أنت مأمور أن تعين غيرك، أمرت في الشرع أن تعين من احتاج إلى العون، ولكن هل يجوز لمن احتاج إلى العون أن يطلب من غيره أن يعينه؟ أن يأتي الإنسان الكبير في السن أو المريض أو العاجز يقول لإنسان آخر: أعني، يعني أعني بعون الله الذي عندك، أعني بحول الله وقدرته وقوته التي أمدك بها. هل يجوز هذا أم لا؟ يجوز للإنسان أن يطلب العون من الله الذي يخلقه في غيره، لأن قلنا الخالق هو الله والإنسان لا يخلق أفعاله، فيجوز حينئذ أن تطلب العون من الله سبحانه وتعالى الذي يخلقه في غيرك من البشر، فتقول لإنسان: أعني، أي بعون الله الذي عندك. نعم. Dan di sini timbul satu perbincangan dan permasalahan yang patut kita berikan perhatian, yang mana adakah harus kita meminta pertolongan dan bantuan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalian membantu orang lain, kita diperintahkan berdasarkan hadis Nabi, kita diperintahkan untuk membantu saudara-saudara yang lain. Tetapi yang menjadi persoalan, adakah boleh kita meminta bantuan daripada orang lain? Adapun orang lain membantu, itu perintah daripada Nabi. Adapun kita yang meminta, sebagai contoh, satu orang yang ajiz, satu orang yang lemah, ataupun satu orang yang sakit, apabila dia minta pertolongan, bantulah aku, tolonglah saya, maka adakah dibenarkan seseorang meminta bantuan daripada orang lain, meminta bantuan daripada makhluk? Sebenarnya perkara ini harus. Kerana yang dimaksudkan dengan bantulah saya, maka bantulah saya wahai Tuhan, yang pada Tuhan itu ada bantuan daripada Allah, yang pada Tuhan itu ada kelebihan upaya yang datang daripada Allah. Maka secara hukumnya adalah harus satu orang meminta bantuan daripada orang lain, kerana hakikat bantuan itu datang daripada Allah. Sesungguhnya apa sahaja yang dilakukan oleh seorang hamba yang lain, dia bantu kita, maka bantuan itu adalah apa yang diciptakan oleh Allah Ta'ala. Maka yang dimaksudkan oleh satu orang, tolonglah saya, bantulah saya, maka maksud yang faham dan panjang yang patut kita fahami, bantulah saya
dengan kekuatan dan keupayaan serta kelebihan yang ada pada Tuhan, maka kita masih berpegang dengan konsep yang sama, iaitu apa yang Tuhan bagi pada saya nanti itu juga datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana kaedah yang jelas, sesungguhnya setiap apa yang dilakukan oleh hamba adalah apa yang diciptakan Allah ke atasnya. فطلب العون من السبب الذي هو الإنسان لا يعتبر شركا، لأنك لا تعتقد أن هذا العون مصدره الإنسان، وإنما تعتقد أن هذا العون مصدره الله. الله هو الذي خلق هذا العون وهو الذي أجراه على يد هذا الإنسان لك. فالإنسان لا تأثير له مع الله، ولا حول ولا قوة له من ذاته، وإنما حوله وقوته وإمداده من الله سبحانه وتعالى. ولهذا نفهم حديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا ابن عباس رضي الله عنهما: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. كيف نفهم الحديث؟ إذا سألت فاسأل الله عند الأسباب، واسأل الله بلا أسباب، لأن الله هو المعطي عند الأسباب الخلقية، وهو المعطي بلا أسباب. وإذا استعنت فاستعن بالله عند الأسباب، واستعن بالله بلا أسباب، لأن الله هو المعين عند الأسباب وهو المعين بلا أسباب. فيكون الإنسان عندما يطلب العون من الإنسان الآخر طالبا للعون من الله الذي يخلقه على يد هذا السبب له. نعم. Jadi satu orang apabila dia meminta pertolongan dan bantuan daripada satu orang yang lain, maka sebenarnya ketahuilah tidak ada sebarang kesyirikan. Kerana apa? Masdar meminta pertolongan tersebut datang daripada. Jadi satu orang apabila meminta bantuan daripada satu orang yang lain, dia bukanlah satu perkara yang syirik. Hal ini disebabkan masdar, keyakinan kita, sumber yang memberikan kekuatan kepada dia untuk membantu kita adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Tidak ada daya dan upaya, tidak ada kekuatan yang datang daripada zat seseorang, daripada diri seseorang, akan tetapi daya dan upaya semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka keyakinan sumber masdar, sumber pertolongan, keupayaan datang daripada Allah, walaupun diterjemahkan dengan bentuk orang lain yang datang bantu kita, maka ianya bukanlah satu perbuatan syirik. Dan bila mana kita meminta tolong daripada satu orang, itu juga bukan perbuatan syirik. Dengan itu dapatlah kita fahami satu hadis daripada baginda Nabi SAW kepada Sayyidina Ibnu Abbas. Baginda Nabi mengatakan, "Ya gulam, wahai anak kecil, wahai anak, aku ingin mengajarkan engkau satu kalimat, satu perkataan. Apa dia? Ihfadillah, engkau jagalah Allah, Allah akan memelihara dan menjaga engkau. Dan apabila engkau meminta, maka mintalah pada Allah, dan apabila engkau meminta bantuan, maka mintalah juga daripada Allah Ta'ala." Maka apa yang dimaksudkan oleh hadis ini? Is'alillah, fas'alillah. Apabila kamu meminta, mintalah pada Allah dengan maksud mintalah pada Allah sama ada dengan adanya sebab ataupun dengan tidak ada sebab. Apabila engkau meminta pertolongan daripada Allah, datangkan satu keyakinan sama ada pertolongan itu dengan sebab ataupun pertolongan itu tanpa sebab. Kerana hanya senya Allah Ta'ala itu, dia memberi tanpa sebab dan dia memberi dengan sebab. Hanya senya Allah Ta'ala itu, apabila dia memberi, dia boleh memberi, dia boleh membantu dengan sebab, dengan alasan, dan dia juga memberi, memperkenankan, menunaikan tanpa sebab. Segalanya milik mutlak Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dipahami daripada hadis ini, inilah yang patut kita faham.
Apabila meminta, mintalah pada Allah, sama ada melalui sebab. Kita minta pada manusia, tetapi keyakinan kita manusia itu datang bantu kita sebab izin perkenan, upaya dan kekuatan daripada Allah. Dan Allah juga mampu memberi perkenan kepada kita, menunaikan apa yang kita minta, memberi bantuan kepada kita tanpa sebab, kerana hanya sahaja ianya adalah milik mutlak Allah Ta'ala. ومما ذكر في القرآن الكريم من آيات تدل على طلب الإعانة من الغير، من الخلق البشري، من الإنسان، قوله تعالى حكاية عن ذي القرنين. وذو القرنين المذكور في سورة الكهف هو رجل مؤمن، وليس بذي القرنين الإسكندر المقدوني، لأن الإسكندر المقدوني كان كافرا، أما هذا المذكور في القرآن كان مؤمنا آتاه الله من كل شيء سببا فأتبع سببه. ماذا قال لقومه عندما وصل لبناء سد بين الجبلين؟ فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد. إذن هو طلب العون ممن حوله، فأعينوني بقوة. فلو كان طلب العون شركا لكان مشركا بهذا القول، فدل على أن طلب العون إذا كنت تعتقد أن الإنسان لا يخلق أفعاله وليس العون ذاتيا منه، وإنما الله هو الذي يمده بالعون ويخلق العون على يده لغيره، جاز لك حينئذ طلب العون منه كما طلب ذو القرنين ممن حوله فأعينوني بقوة. Dan di antara hujah ataupun pendalilan yang menyatakan keharusan kita meminta bantuan pertolongan bukan daripada Allah, maknanya keharusan meminta pertolongan selain daripada Allah Ta'ala. Perkara ini ada diceritakan di dalam kisah surah Al-Kahfi, kisah Zulkarnain. Tetapi perlu diingatkan, kisah Zulkarnain yang dimaksudkan oleh Allah itu bukanlah Alexander. Bukanlah Alexander, kerana Alexander itu adalah satu orang yang kafir. Adapun Zulkarnain yang disebutkan dalam Al-Quran itu adalah satu orang yang beriman, mukmin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia adalah dua individu yang berbeza. Maka satu ketika bila mana dalam firman Allah dalam surah Al-Kahfi itu menyatakan fa'atahu sababa, maka dia meminta pertolongan dengan sebab. Ketika mana Allah menceritakan Zulkarnain ingin membina satu jambatan ataupun satu penghubung di antara dua gunung, maka Zulkarnain meminta pertolongan daripada kaum tersebut dengan mengatakan, bantulah aku dengan kekuatan yang ada pada kamu. Dan dia meminta kepada kaum tersebut, zubural hadid, berikan kepada aku besi-besi untuk aku membina penyambung ataupun jembatan yang boleh dipahami antara dua gunung ini. Maka ini menunjukkan Zulkarnain meminta pertolongan dan bantuan daripada kaum. Dia tidak meminta terus daripada Allah, tetapi dia yakin pertolongan itu datang daripada Allah. Maka satu orang yang beriktikad, yang berpegang hanya sahaja Allah Ta'ala yang mencipta semua perbuatan hamba, dan dia beri keyakinan, beriktikad pertolongan seseorang kepada dia bukan daripada zat diri dia, maknanya bukan daripada bersumber diri dia, maka harus hukumnya untuk dia meminta pertolongan selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. ومن الآيات الكريمات في القرآن الكريم قول الله سبحانه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. عندما يقول الله وتعاونوا أي ليعن بعضكم بعضا، ليعن بعضكم بعضا. التعاون كل واحد يعين إخوانه. طيب من أين يأتي هذا العون؟ بخلق الله. الله يخلق فيك العون
لتعين غيرك على البر والتقوى، وليس لتعين غيرك على الإثم والعدوان. فينبغي صرف هذا العون وصرف هذا الإمداد فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، لا فيما يسخطه. Dan adapun penghujahan ataupun dalil yang lain yang menyatakan keharusan meminta pertolongan selain daripada Allah Ta'ala berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Maka kalimat ta'awanu itu adalah kalimat meminta tolong, dengan maksud salinglah kalian membantu melakukan kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian saling membantu melakukan perkara yang dimurkai oleh Allah Ta'ala, al-ithmi. Maka ini menjadi dalil keharusan untuk meminta tolong daripada selain daripada Allah dengan i'tiqad, keyakinan bantuan itu datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hendaklah kalian sarfil aun, iaitu kalian memberi bantuan atau pertolongan kepada apa yang diridai oleh Allah. Berdasarkan firman ini, ta'awanu 'alal birri wat taqwa, maka hendaklah kalian apabila membantu saudara-saudara kalian, pastikan bantuan itu adalah apa yang mendatangkan redha Allah Ta'ala dan bukan mendatangkan murka Allah Ta'ala, kerana Allah melarang wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. وهنا أيضا يتفرع من هذا مسألة أخرى: هل يصح لي أن أطلب العون ممن لا أراهم من عباد الله الذين هم في عالم الغيب؟ نحن قلنا يصح طلب العون من الإنسان للإنسان في الحياة الدنيا، هذا أمر متفق عليه ولا خلاف فيه عند الجميع. ولكن هل يصح لي أن أطلب العون ممن لا أراهم من عالم الغيب، من الملائكة الكرام عليهم السلام وحولهم وقوتهم بالله، والعون الحاصل منهم هو بخلق الله، أو من صالحي الجن مثلا، أو من الأرواح التي هي جوالة في ملكوت السماوات والأرض ومعها صفات الإدراك. الأرواح لم يخلقها الله للفناء، خلقها الله للبقاء. وأرواح المؤمنين بعد الموت، وأرواح العلماء، وأرواح الأولياء، وأرواح الأنبياء عليهم السلام جوالة في ملكوت السماوات والأرض، تملأ هذا الفراغ ما بين الأرض والسماوات، وبعضها يسكن في السماء، نعم، ولها عروج ولها نزول. الله عز وجل قال في القرآن الكريم: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. روح يقول العلماء مصدر من الرواح، الرواح هو الذهاب والمجيء، فروح. لذلك قال الإمام مالك رحمه الله: بلغنا أن أرواح المقربين تروح حيث شاءت في ملكوت السماوات والأرض، فليست مسجونة، أو نعتقد أن الأرواح ليست ميتة، لم يحكم بأنها معدومة ميتة، نعم، والأرواح هذه ليست مسجونة في أفنية القبور، بل أرواح المؤمنين المقربين تروح حيث شاءت في ملكوت السماوات والأرض. Dan di sini timbul satu perbincangan ataupun permasalahan yang kedua, adakah diharuskan kita meminta pertolongan dengan apa yang kita tidak nampak, iaitu sebagai contoh daripada perkara-perkara gaib, ataupun daripada arwah roh ataupun daripada para malaikat ataupun daripada rijal dan sebagainya. Kalau kita berbincang tentang meminta pertolongan sesama manusia yang hidup, maka secara ittifaq semua orang bersepakat harus meminta pertolongan daripada yang hidup. Maka masalah yang kita ingin bincangkan sekarang ini adalah meminta pertolongan daripada mereka-mereka yang tidak kita nampak dengan mata kepala kita, akan tetapi mereka wujud. Sebagai contoh para malaikat, para rijal ghaib, ataupun kaum-kaum arwah salihin
dan begitu juga meminta pertolongan daripada jin-jin yang soleh, kaum jin yang solihin. Dan sedangkan kalau kita faham dengan baik, sesungguhnya roh-roh yang dicipta oleh Allah, mereka tidak dicipta untuk fana, untuk mati, tetapi mereka dicipta untuk baqa, kekal. Kenapa? Satu orang yang telah mati, yang mati itu jasad, akan tetapi rohnya itu akan diberikan sifat kekal atas izin Allah Ta'ala, maka kekallah rohnya itu sehingga dengan sifat baqa, iaitu kekal selamanya. Dan sebagai daripada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila Allah Ta'ala mengatakan dalam surah Al-Waqi'ah tadi yang dibaca oleh Fadlatul Syekh, kalimah ruh di situ iaitu dengan maksud zihab wal majid, maknanya roh-roh manusia soleh, kaum-kaum solihin, roh mereka itu sebenarnya bertebaran di alam malakut, iaitu di dalam langit Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perkara ini dijelaskan oleh Imam Malik radhiyallahu anhu dengan mengatakan arwahul muqarrabin, roh-roh kaum muqarrabin, iaitu roh-roh orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka itu bukanlah roh yang diikat ataupun dipenjarakan di kuburan, tetapi mereka, roh-roh mereka ini memenuhi alam dunia dan alam langit ini berdasarkan firman Allah Ta'ala yang dinyatakan dalam surah Al-Waqi'ah tadi. Dan ketahuilah arwah ini laisal mayyit, roh-roh ini semuanya bukanlah menuju kepada kematian. Roh-roh ini semuanya bukanlah yang akan mati, kerana roh-roh ini ditetapkan dan diinginkan oleh Allah padanya itu baqa. Maka ketahuilah mereka-mereka yang kita tidak lihat sebagai contoh arwahul muqarrabin, mereka ini jawal, dengan maksud mereka ini bertebaran pada bahkan memenuhi segala ruang langit dan bumi ini atas izin perkenan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. ومما دل على جواز الطلب للعون أو الغوث ممن لا نراهم في عالم الغيب حديثان ذكرهما الإمام شيخ الإسلام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رضي الله عنه في كتابه الأذكار. نعم، وذكرهما غيره كذلك. وهذان الحديثان نعم ليسا بشديدي الضعف حتى لا يحتج بهما، لا، هما من قسم الضعيف المنجبر الذي يجوز العمل به، لأن ذكر العلماء لهما في الكتب الحديث دليل على جواز العمل به. وبعض علماء الحديث قال بتحسينهما، يعني من الحديث الحسن. الحديث الأول قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا انفلتت دابة أحدكم، نعم، انفلتت الدابة ولا بيوقفها شيء، إذا انفلتت دابة أحدكم وهو في فلاة من الأرض فلينادي: يا عباد الله احبسوا، يا عباد الله احبسوا، يا عباد الله احبسوا، فإن لله حاضرا سيحبسه. والإمام النووي رحمه الله في الأذكار يذكر أنه هو وأحد أشياخه عمل فيه هذا الحديث، عندما انفلتت الدابة نادى: يا عباد الله احبسوا، فوقفت. فإذا انفلتت الدابة وعجز الإنسان عن اللحاق بها وعن إيقافها، بمجرد أن يقول: يا عباد الله احبسوا، لمن ننادي؟ عباد الله، من هم؟ ملائكة؟ صالحو الجن؟ أرواح؟ الله أعلم. بعضهم يقول هذا ملائكة. طيب، تخصيص، هذا التخصيص يحتاج إلى مخصص، لأن عباد الله تشمل ملائكة وصالحي الجن وتشمل الأرواح، فلا يصح التخصيص ونفي ما سواه. من الممكن أن يكون هذا وهذا وهذا، والله تعالى بقدرته التي يخلق بها على يد الأحياء حياة دنيوية هي القدرة التي تعلقت بكل ممكن
فيخلق بها على يد من هم في البرزخ ممن لا نراهم، بيننا وبينهم برزخ، الله يقول من ورائهم برزخ، بيننا وبينهم فقط برزخ، حجاب. طيب إذا قلنا يا عباد الله احبسوا، مثل إيش اليوم؟ واحد راكب سيارة وانكسر معه الفرامل وانطلقت السيارة به، تريد أن تهوي في الوادي، سيسقط، ينادي يا عباد الله احبسوا، يا عباد الله احبسوا، فيبعث الله من عباده من يوقف السيارة. مثل ذلك الطائرة، أنت تركب طائرة فصار في مطبات هوائية كثير وخشي من السقوط، تقول يا عباد الله احبسوا. لا مانع من هذا، ورد فيه الحديث وعمل به العلماء، والحديث إذا عمل به أهل العلم كان ذلك تقوية له. نعم. Di antara dalil ataupun penghujahan yang lain yang menyatakan keharusan kita meminta pertolongan daripada al-ghawth ataupun daripada perkara gaib yang kita tidak nampak dengan mata kita. Ada daripada kaum malaikat, daripada kaum solihin, daripada bangsa jin, ataupun daripada arwah, iaitu roh-roh kaum muqarrabin yang telah kembali kepada Allah Ta'ala. Ada dua dalil yang akan dibincangkan, maka Syekh menyebut dalil yang pertama itu yang disebut oleh Imam Nawawi, yang diriwayatkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar. Yang disebut oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar, bahawasanya baginda Nabi SAW menyatakan dengan mafhum yang lebih kurang, apabila satu orang hamba berada di tengah-tengah padang pasir ataupun berada berseorangan dan ketika itu dapat tunggangan dia lari meninggalkan dia, maka dalam hadis tadi menyatakan, maka pesan baginda Nabi SAW untuk menyebut ya ibadallah ihbithu, wahai hamba Allah tahanlah, tangkaplah binatang ini, wahai hamba Allah tangkaplah binatang ini, wahai hamba Allah tangkaplah binatang ini. Pertama, hadis ini laisa dhaif syadid. Hadis ini bukanlah hadis yang lemah yang bersangatan yang dihukum sebagai tak boleh beramal, tetapi hadis ini adalah hadis lemah tetapi boleh beramal dengan dia. Bahkan ada ulama-ulama yang mengatakan hadis tersebut hasan. Maka apa hadis yang dinyatakan tadi? Kata Nabi SAW tentang satu hal, satu orang yang berada berseorangan pada satu tempat dan binatang dia lari, tunggangan dia pergi meninggalkan dia, dan dia tak ada kekuatan nak pergi tangkap binatang itu, tunggangan kenderaan dia tadi, ataupun dia tak mampu untuk berhentikan kenderaan tersebut, maka kata Nabi, sebutlah ya ibadallah, wahai hamba Allah tangkap binatang tadi, wahai hamba Allah tahan binatang tadi, nescaya binatang tadi ataupun kenderaan tunggangan tadi akan berhenti dengan izin bantuan daripada Allah Ta'ala. Maka ibadah Allah yang diajar oleh Nabi ini siapa? Kita menyebut wahai hamba Allah, tolong tangkap siapa hamba Allah, sedangkan kita ketika itu berseorangan ataupun kita tak ada kekuatan, tetapi tiba-tiba tonggangan kita tadi berhenti berdasarkan hadis. Maka ibadah Allah ini termasuklah dalam dia itu malaikat, termasuklah hamba Allah itu adalah kaum soleh daripada bangsa jin, dan termasuk juga daripada ibadah Allah itu adalah arwah, roh-roh kaum salihin. Siapa kita tak dikhususkan, tak dimaklumkan siapa, tetapi mereka ini masuk dalam kelompok ibadah Allah. Ada ulama mereka mengatakan yang disebut dimaksudkan oleh Nabi wahai hamba Allah tangkaplah binatang itu, maka binatang itu berhenti. Hamba Allah yang dimaksudkan itu adalah malaikat. Tetapi kaedah ulama menyatakan apabila kita nak mengkhususkan, kita nak kata ibadah Allah itu adalah malaikat, kita mesti ada dalil, mesti ada hujah, mesti ada taksis yang menyatakan ibadah Allah itu malaikat. Tetapi tidak ada sebarang pengkhususan yang mengatakan ibadah Allah itu malaikat. Maka boleh jadi ibadah Allah itu malaikat,
Boleh jadi ibadah Allah itu adalah kaum soleh daripada bangsa jin. Boleh jadi ibadah Allah itu juga arwah. Karena arwah ini, roh-roh ini, kaum muqarrabun, kaum yang dekat dengan Allah ini, mereka ini hanya terhijab pada kita min waraihim barzakhun. Yang hanya adalah barzakh. Kita terhalang daripada melihat, tetapi kehidupan mereka adalah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Allah boleh menghidupkan kita dengan pelbagai keadaan yang dikehendaki oleh Allah. Begitu juga ini adalah perkara mungkinan, perkara yang harus pada Allah Ta'ala. Maka Allah boleh memberikan satu kehidupan kepada arwah, kepada roh-roh kaum muqarrabun ini untuk hidup berdasarkan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkara harus pada Allah Ta'ala. Sebagai contoh, hari ini apabila kita punya kereta tiba-tiba menurun, menggelincir ke bawah, kita tak boleh nak tahan dia. Ataupun kita duduk dalam kereta, tiba brek tak jadi, kita sebut, ya ibadah Allah, wahai hamba Allah, bisu, tahan kereta ni kan melanggar, minta pada Allah Ta'ala. Maka dinyatakan di sana berdasarkan hadis. Begitu juga satu orang yang naik kapal terbang, bila mana dia duduk berhadapan dengan angin kuat, maka kapal terbang dia bergegar, maka dia takut. Harus untuk dia mengatakan, wahai ibadah Allah, wahai hamba Allah, siapa saja, tolong tahan kapal terbang ini supaya tak jatuh, tak terhempit. Maka tolong. Maka ke sana berdasarkan hadis yang disebut oleh Imam Nawawi. Bahkan Imam Nawawi dan salah seorang daripada gurunya pernah beramal dengan amalan ni. Dia pernah berhadapan dengan binatang yang lari meninggalkan dia. Maka dia mengatakan, ya ibadallah, ini perintah dari Nabi. Maka dia beramal, dia kata, ya ibadallah, bisu, tahan binatang aku ni. Tiba-tiba binatang dia berhenti. Jadi kata ulama, bila sesuatu hadis yang telah dijadikan amalan, mujarabah ataupun dah diamalkan oleh, maka ini menambahkan kekuatan hadis tersebut untuk diamalkan oleh sekalian hamba yang lain. الحديث الثاني يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أصاب أحدكم عرجة فاحتاج إلى عون أو غوث فليقل: يا عباد الله أعينوني، يا عباد الله أعينوني، يا عباد الله أعينوني، فإن لله عبادا لا نراهم. إذا أصاب أحدكم عرجة، إيش عرجة؟ يعني نزلت به مصيبة في طريق سفر منعته من متابعة سفره، كتعطل المراكب وهو في فلاة من الأرض، أصابه عرجة واحتاج إلى عون وعجز عن متابعة سيره، فليقل: يا عباد الله أعينوني، فيا عباد الله أعينوني. قال: فإن لله عبادا لا نراهم. هذا الحديث الذي حسنه بعض العلماء عمل به الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه. كان ذاهبا إلى الحج فضل في الطريق، لم يهتدي إلى الطريق الذي يسير فيه، فصار يقول: يا عباد الله دلوني على الطريق، يا عباد الله دلوني على الطريق، يا عباد الله دلوني على الطريق، فهدي إلى الطريق. أهلا وسهلا، تفضل شيخ، تفضل إلى هنا، أهلا وسهلا، أهلا وسهلا. إذن هذا الحديث أيضا يدل على جواز طلب العون ممن لا نراهم في عالم الغيب، فلينادي: يا عباد الله أعينوني. كيف يكون هذا العون؟ الله أعلم. هل هو بإمداد قوة جسدية؟ هل هو بإلهامات وواردات فيها نجاة الإنسان؟ هل هو بقوة روحية؟ هل هو بكشف
يدله على النجاة من المخاطر؟ الله أعلم. أما ورد فيه الحديث وعمل به الإمام أحمد فلا يصح إنكار ذلك، ولا يصح رمي من يقول يا عباد الله أعينوني بالشرك، لأنه يعتقد أن هذا العون من الله يخلقه على يد عباده، فليس هناك عبد لله في الأرض وفي السماء هو مصدر المدد أو مصدر العون، إنما خالق ذلك هو الله سبحانه وتعالى. Dan hadis yang kedua yang disebut oleh baginda Nabi SAW, dan hadis ini sebagian ulama mengatakannya pada darajat yang baik atau hasan, yaitu idza asaba, apabila satu orang bertemu dengan arjah dengan maksud satu orang yang musafir, kemudian dalam perjalanannya dia menghadapi satu musibah yang melelahkan dia, sama ada kenderaan dia tiba-tiba tak bergerak ataupun adalah sesuatu masalah yang menyebabkan dia terbeban, maka hendaklah dia menyebut ya ibadallah a'inuni, wahai hamba Allah tolong aku. Ya ibadallah a'inuni, wahai hamba Allah tolong aku, wahai hamba-hamba Allah tolong aku. Fa inna lillah, maka sesungguhnya ada hamba-hamba Allah yang tidak mampu dilihat oleh mata manusia. Sesungguhnya ada hamba-hamba Allah yang bersama, yang sebenarnya kita tidak mampu melihat mereka dengan mata kita. Hadis ini, kalau hadis ini telah diamalkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Satu ketika Imam Ahmad bin Hanbal pergi menunaikan haji, dan dalam perjalanan menuju haji tersebut Imam Ahmad dah tak jumpa jalan, tak jumpa ujung pangkal. Maka Imam Ahmad menyatakan ya ibadallah a'inuni, wahai hamba Allah tolong aku, wahai hamba Allah tolong aku, wahai hamba Allah tolong aku. Akhirnya Imam Ahmad bertemu dengan jalan untuk menyampaikan dia kepada jalan yang betul tadi. Mula-mula dia dah hilang ujung pangkal, tak jumpa, tapi akhirnya dia beramal dengan hadis ini. Maka ulama beramal dengan hadis ini dan kemudian mustajab, maka dia meningkatkan kekuatan dan kebenaran hadis tersebut. Dan siapakah yang membantu, yang memberikan bantuan tadi, wallahu a'lam. Boleh jadi Allah berikan ilham kepada dia, boleh jadi Allah berikan dengan kekuatan rohani dia bertemu dengan petunjuk jalan, boleh jadi Allah bukakan, sikapkan pandangan kasyafnya, akhirnya dia bertemu dengan jalan. Dan boleh jadi ada hamba-hamba Allah yang tidak dilihat oleh mata kepala kita, dialah yang datang membantu kita. Wallahu a'lam. Siapa yang membantu Imam Ahmad bin Hanbal? Kebarangkalian tadi boleh berlaku, dan antara kebarangkalian yang boleh berlaku adalah bantuan daripada hamba-hamba Allah yang tidak dilihat oleh mata kepala manusia. Oleh yang demikian, tidak boleh kita mengatakan atau mengingkari satu orang yang mengatakan ibadallah a'inuni, wahai hamba Allah, wahai fulan bantu aku. Tak boleh kita mengingkari perbuatan tersebut. Bahkan tidak layak kita menghukumi dia dengan syirik, kerana ianya berdasarkan hadis, berdasarkan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal juga beramal dengan hadis ini. Maka kita faham masdarul madad, masdarul aun, sumber pertolongan itu daripada Allah. Kita yakin yang datang membantu itu, dia datang membantu, tetapi sumber pertolongan, sumber madad, sumber bantuan, sumber-sumber itu tadi datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketahuilah para hadirin, ada hamba-hamba Allah yang mereka wujud, ada bersama kita, tetapi tidaklah kita nampak dengan mata kepala kita, tetapi tak boleh nafi kewujudan mereka itu. وبناء على هذا الذي ذكرته لكم يصح قول من قال يا رسول الله أغثني، يا رسول الله أعني، لأنه إذا صح أن نقول يا عباد الله أعينوني إذا كان ملائكة أو صالحي جن أو أرواح، سيدنا محمد اللهم صل عليه رسول الله أفضل الخلق، فصح أن نقول يا رسول الله أغثني، أي بما يمدك الله به
وبما يخلقه على يديك. يا رسول الله أعني، أي بالعون الذي يمدك الله به. فالرسول ليس هو مصدر الغوث والعون، وإنما يخلق الله به ذلك. ومن جملة ما قاله العلماء في هذا حديث في الصحيح: أنت تقول في الدعاء النبوي: اللهم يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث. برحمتك أستغيث. ماذا تعني كلمة برحمتك؟ الرحمة قسمان: رحمة وصفية، وصف الله الرحمن الرحيم، ورحمة خلقية. الرحمة الخلقية أعظم مظاهرها في الكون سيدنا محمد، اللهم صل عليه، لأنه قال في الآية: إنما قالوا ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال عن نفسه: إنما أنا رحمة مهداة. وخلق الله في الخلق، يوم خلق السماوات والأرض خلق الرحمة 100 جزء كما في الحديث الصحيح، أنزل منها جزءا واحدا فوضعه بين خلقه، فبه الخلق يتراحمون بالجزء الواحد، يرحم بعضهم بعضا بالجزء الواحد، حتى إن الدابة لترفع حافرها عن ولدها بما أصابها من ذلك الجزء من الرحمة. إذن في رحمة خلقية. الرحمة الخلقية أعظم مظاهرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورحمة خلقية مخلوقة بين العباد. فعندما أقول برحمتك أستغيث، برحمتك الوصفية ورحمتك الخلقية التي أنت أوجدتها في خلقك وبين خلقك، أغثني بها وحول قلوب خلقك بالرحمة علي. هذه لأنه فيهم الرحمة، الله خلق فيهم الرحمة وجعل فيهم جزءا من 100 جزء. فعندما تقول برحمتك أستغيث، حول قلوب خلقك علي بالرحمة. فجاز حينئذ أن نقول: يا رسول الله أغثني، لأنه أعظم مظاهر الرحمة وأعظم من أصابه من ذلك الجزء الذي هو من 100 جزء أخر الله 99 إلى يوم القيامة ليرحم بها خلقه، وأوجد جزءا واحدا بين خلقه ليرحم بعضهم بعضا. Dan berdasarkan apa yang telah kita bincangkan daripada awal tadi, maka kita dapat pahami satu dalil ataupun satu hujah keharusan kita menyatakan dengan perkataan ya Rasulullah aghithni, wahai Rasulullah bantu aku, wahai Rasulullah tolong aku. Sebab ketika mana dalil menyatakan harus meminta ibadallah, ya ibadallah ainuni, wahai hamba Allah tolong aku, yang termasuk dalam hamba Allah itu malaikat, kaum soleh daripada bangsa jin, begitu juga arwahul muqarrabun. Apatah lagi baginda Nabi SAW. Kalau tadi kita kata harus, apatah lagi apabila nak menyebut ya Rasulullah aghithni, wahai Rasulullah tolong aku, wahai Rasulullah bantu aku, maka itu lebih lagi harus untuk kita nyatakan sedemikian rupa. Bahkan kalau kita perhatikan ada satu hadis Nabi SAW, ada satu hadis yang sahih yang dinyatakan oleh Nabi yang disebut doa an-nabawi, doa yang dibaca oleh baginda Nabi SAW. Allahumma ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta, wahai Allah Ta'ala ya hayyu ya qayyum, jadi Tuhan melainkan engkau, birahmatika astaghith, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Maka ketahuilah para hadirin, rahmat Allah itu dalam dua bentuk. Satu disebut sebagai al-wasfiyah, satu disebut sebagai al-wasfiyah, iaitu Ar-Rahman Ar-Rahim, iaitu Allah Ta'ala. Al-wasfiyah itu Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ada satu lagi rahmat yang disebut sebagai khalqiyah, rahmat Allah dalam bentuk yang kita dapat lihat ini makhluk pada kejadian. Dan ketahuilah seafdal kejadian adalah baginda Nabi SAW. Bukankah baginda Nabi itu seafdal rahmat?
Kata Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka bukankah baginda Nabi itu rahmat bagi sekalian alam? Bahkan baginda Nabi sendiri mengatakan, innama ana rahmatul muhdah. Maka hanya sesungguhnya aku ini adalah pembawa rahmat dan petunjuk. Maka rahmat itu terbahagi kepada dua. Yang pertama wasfiyah, iaitu Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang kedua Al-Khalqiyah, iaitu kejadian. Dan sebaik-baik rahmat itu adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain, Allah menyatakan, dalam hadis baginda Nabi menyatakan rahmat Allah itu ada 100 juzuk, ada 100 bahagian. Hanya 1 juzuk sahaja yang diberikan pada ahli bumi ini. Dan dengan juzuk rahmat yang diberikan oleh Allah kepada ahli penduduk bumi ini, maka kita saling kasih mengasihani, kita saling berkasih. Bahkan haiwan, bila mana mereka memberikan kasih kepada anak-anak mereka, mereka memberikan kasih dengan rahmat yang 1 juzuk ini yang diberikan Allah kepada ahli bumi ini. Maka kita apabila meminta, ya Rasulullah aghithni, ya Rasulullah, maka ketahuilah kita sedang meminta Allah dengan rahmatnya yang dua. Yang pertama al-wasfiyah, iaitu daripada Allah, dan kita minta afdal rahmat, iaitu sebaik-baik rahmat. Kita sedang meminta daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan maksud ataupun kita meminta pertolongan dengan rahmatmu yang ada terbit pada hati-hati mereka ini, diberikan kasih itu kepada aku, dan dengannya membantu akan aku, melepaskan aku daripada kepayahan dan sebagainya. Maka kalau ibadah Allah pun kita mengatakan harus, apatah lagi meminta pertolongan dengan menyatakan ya Rasulullah aghithni, maka tidak bolehlah kita menghukum perkara itu sebagai syirik, dan tidak bolehlah kita menolak dan mengingkari perbuatan tersebut. Dan bagi 99 rahmat Allah yang lain, semuanya Allah Ta'ala berikan dan kurniakan pada akhirat kelak dengan sifat rahmat itu tadi, maka terbitlah kasih pada kita yang menyelamatkan kita di akhirat. Maka ketahuilah para hadirin, bila mana kita meminta pada Allah, bi rahmatika astaghith, dengan rahmatmu aku meminta, maka aku meminta dengan rahmat al-wasfiyah, iaitu sifat ar-Rahman dan Rahim. Dan yang kedua dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu seafdal rahmat daripada segala kejadian. وهذه المسألة جرى خلاف من قبل الوهابية المبتدعة، خالفوا فيها أهل السنة والجماعة. ما سبب الخلاف؟ أهل السنة والجماعة يقولون يجوز طلب العون والغوث من الحي، هذا أمر متفق عليه بين أهل السنة والجماعة وبين الوهابية. الوهابية يقولون أيضا بجواز أن تطلب ممن هو في الحياة الدنيا عونا، ما دام حيا يجوز، أما إذا مات عندهم انتهى طلبه، انتهى الجواز، لا يجوز. لماذا؟ لأنهم تأثروا بمذهب المعتزلة القائلين الإنسان يخلق أفعاله. أهل السنة يقولون لا، الله هو الذي يخلق بقدرته، والقدرة من حيث الإمكان لأنها متعلقة بكل ممكن، يخلق الله بها على يد من هو في الدنيا، ويخلق بها إذا شاء على من هو في البرزخ. فما الفرق بين المذهبين، بين القولين؟ أهل السنة والجماعة يقولون النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره، أنتم تقولون يجوز الطلب من الحي، يجوز طلب العون من الحي، ونحن نقول رسول الله حي وليس بميت. الأنبياء والرسل أحياء وليسوا بأموات. فما دام يجوز طلب العون والغوث من الحي، نحن نطلبه من الأحياء وليس من الأموات. ما الدليل على أن الأنبياء أحياء في القبور؟ دليل أن الله سبحانه وتعالى قال عن الشهداء في القرآن ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. إذا أنت تقول عن الشهيد ميت عصيت الله وخالفت القرآن، لأن الله يقول ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. ماذا نقول؟ بل أحياء
عند ربهم يرزقون، بل أحياء ولكن لا تشعرون. إذن الله وصف الشهيد بأنه حي. أيهما أفضل، الشهيد أم النبي؟ أيهما أفضل؟ النبي أفضل من الشهيد. فإذا ثبت بالنص القرآني حياة الشهداء ونهينا عن تسميتهم أموات، فإن الأنبياء وهم الأفضل أحياء وليسوا بأموات. وإذا كان يجوز طلب من الحي، طلب المدد وطلب العون والغوث، إذن يجوز ممن هم في البرزخ أحياء لأنهم ليسوا بأموات. ألف الإمام الحافظ البيهقي رحمه الله والحافظ السيوطي كذلك رحمه الله رسالتين، ألفا رسالتين اسمها حياة الأنبياء. هذا ينبغي لكل طالب علم أن يقرأ الرسالتين الدالتين على حياة الأنبياء في البرزخ، وحياة الأولياء وحياة الشهداء والصديقين وعباد الله الصالحين، أحياء وليسوا بأموات. ثم من جملة ما في الرسالة هذه حديثان. الحديث الأول قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. حديث الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. حديث ثاني في الصحيح كذلك: رأيت موسى قائما في قبره يصلي. ليلة المعراج قال: رأيت موسى قائما في قبره يصلي. طيب الميت يصلي؟ الميت يصلي؟ من الذي يصلي؟ الحي. إذن هو يصلي، رآه في قبره يصلي، إذن موصوف بالحياة. وفي ليلة المعراج سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام رآه رسول الله أيضا في السماء السادسة، سأله: ماذا فرض الله عليك وعلى أمتك؟ قال: 50 صلاة. قال: ارجع إلى ربك فسله التخفيف، يعني ارجع إلى المكان الذي تجلى الله لك فيه، لا أن الله في مكان، لا، تنزه الله عن الجهات، ولكن تجلى الله له فوق 7 سماوات، كما تجلى لسيدنا موسى عليه الصلاة والسلام عند جبل الطور. نعم، الله ليس في الأرض وليس في السماء. عقيدة أهل السنة والجماعة أنه منزه عن الجهات. فسيدنا موسى عليه الصلاة والسلام ماذا قال له؟ ارجع إلى ربك فسله التخفيف. فرجع 5 مرات، خفف عنه أولا 10 صلوات، ثم 10، ثم 10، ثم 10، ثم 5. طيب بقي 5 صلوات، قال: ارجع إلى ربك سله التخفيف. قال: استحييت من ربي. هنا يقول العلماء: أليس هذا نفعا أجراه الله على يد سيدنا موسى وهو في البرزخ؟ نفع به الأمة المحمدية كلها، لأنه سبب في تخفيف الصلوات. إذن أجرى الله نفعا على يد من هو حي في البرزخ وهو سيدنا موسى. لو لم يكن حيا لما وقع التخفيف ولا ما وقع السؤال والجواب. Jadi kemudiannya dalam isu ini, maka kita dapat ada beberapa pecahan yang terbentuk, antaranya golongan Wahabi al-Mubtadi'ah, Wahabi yang bid'ah, Wahabi yang baru ni, dan yang keduanya adalah daripada ahli sunnah wal jamaah. Sepakat antara semua mengatakan harus kita meminta pertolongan daripada yang hidup. Ahli sunnah ataupun Wahabi, kedua-duanya bersepakat untuk menyatakan harus kita meminta pertolongan daripada yang hidup. Titik perselisihan adalah meminta daripada yang kita tidak nampak ataupun di sisi mereka tidak hidup ataupun mati. Sebenarnya Wahabi ini terkesan dengan ideologi Mu'tazilah. Kerana golongan Mu'tazilah ini mereka berpegang dengan satu keyakinan hamba mencipta perbuatan. Sedangkan ahli sunnah wal jamaah berpegang dengan satu keyakinan yang kita dah bincangkan pada awal tadi, iaitu Allah Ta'ala yang mencipta perbuatan hamba. Allah Ta'ala adalah sumber kepada madad, sumber kepada pertolongan, dan sumber kepada segalanya. Maka inilah titik ataupun apa yang berlaku pada golongan Wahabi bila mana mereka terkesan dengan ideologi Mu'tazilah yang berkeyakinan mereka manusia makhluk yang memberikan faedah kepada
mencipta perbuatan, sedangkan keyakinan ahli sunnah wal jamaah itu adalah Allah Ta'ala yang menciptakan segala perbuatan hamba. Dan sekarang ini kalau kita menyatukan tentang meminta pertolongan daripada yang hidup itu adalah harus, maka ketahuilah mereka yang berada di barzakh mereka hidup. Mereka bukan mati, mereka hidup. Sebagai contoh, Nabi SAW, baginda Nabi hidup di kuburan dia. Maka siapa hari ini nak mengatakan baginda Nabi itu mati? Kalau kita kata baginda tadi, Wahabi kata boleh minta pertolongan daripada yang hidup, dan di sisi ahli sunnah Nabi itu hidup di kuburnya, maka kita bukan meminta daripada orang yang mati, kita sedang meminta daripada yang hidup. Sebab baginda Nabi itu tidak mati, baginda Nabi itu hidup di kuburan mereka. Bahkan para nabi-nabi yang lain, mereka juga hidup pada kuburan-kuburan mereka. Berdasarkan hadis Nabi SAW yang mengatakan al-anbiya ahya'un fi kuburihim hum yusallun. Para nabi ini mereka hidup di kuburan-kuburan mereka dan mereka bersembahyang. Sebelum kita bincangkan hadis ini, kita kena perhatikan satu firman Allah Ta'ala, wala taqulu, jangan kamu katakan siapa-siapa yang mati pada jalan Allah itu sebagai mati. Orang yang mati syahid itu jangan kita kata mereka mati, bal ahya, kata Allah, bahkan mereka hidup. Mereka kan hidup di kuburan mereka, hum yurzaqun. Mereka diberikan rezeki oleh Allah Ta'ala. Siapa yang mengatakan para syuhada itu mati, maka perbuatan dia itu khilaf dengan Al-Quran. Bahkan dia sedang melakukan sesuatu benda yang dilarang oleh Al-Quran. Allah kata la taqulu liman yuqtalu fi sabilillah. Jangan kamu cakap orang yang mati pada jalan Allah itu mati. Tiba-tiba kita cakap dia mati. Kita bersalahan dengan Al-Quran. Kita bersalah, bahkan kita sedang berada pada larangan Allah Ta'ala. Baik, kalau para syuhada mereka diiktiraf sebagai hidup, bahkan dilarang untuk kita kata mereka mati, bagaimana pula para anbiya? Mereka lebih afdal, mereka lebih utama dan lebih mulia berbanding para syuhada. Maka mereka lebih hidup berbanding para syuhada. Kalau syuhada pun hidup, tak boleh cakap syuhada itu mati, apatah lagi para nabi, para anbiya Allah Ta'ala, wabil khusus bagi Nabi SAW. Hadirin, Imam Baihaqi dan Imam Suyuti, Al-Imam Baihaqi wa Imam Suyuti ada menulis satu risalah, ada dua risalah yang menyatakan hayatul anbiya, kehidupan para nabi di bangsa. Maka saya menasihati para penuntut ilmu untuk membaca kedua-dua risalah ini untuk memahami tentang kehidupan di kuburan, kehidupan di barzakh. Maka diriwayatkan ada dua hadis yang ingin dibincangkan. Yang pertama itu hadis Nabi menyatakan al-anbiya ahya'un fi kuburihim. Para nabi itu mereka hidup di kuburan mereka, hum yusallun, dan mereka bersembahyang. Maka ini hadis yang pertama. Bahkan ada hadis yang kedua, bahkan sahih, di dalam kisah Isra wal Mi'raj, baginda Nabi mengatakan ra'aitu Musa qa'iman fi qabrihi, aku melihat Nabi Musa alaihi salam berdiri sembahyang di kuburannya. Maka kedua-dua hadis ini menjadi hujah akan kehidupan para anbiya di bangsa mereka. Dan seterusnya dalam kisah Mi'raj, kita tahu dalam kisah Mi'raj ketika mana baginda Nabi bertemu dengan Nabi Musa pada langit yang ke-6. Maka ketika itu Nabi Musa bertanya kepada baginda Nabi SAW, apa yang kau terima? Maka dia kata, baginda Nabi menyatakan SAW menerima 50 waktu sembahyang, 50 waktu solat. Apa kata Nabi Musa? Kembalilah, irji ila rabbik, kamu kembalilah pada Tuhan kamu. Yang dimaksudkan kembali pada Tuhan ini bukanlah menyatakan makan tempat pada Allah, wa biyazubillah. Sesungguhnya akidah ahli sunnah wal jamaah menafikan tempat, menafikan arah. Tetapi langit, atas langit ketujuh arash ni tempat tajalli, tempat terhimpunnya. Ketika itu perintah Allah kepada Nabi SAW, begitu juga di Bukit Tur Sina. Tajallinya Allah Ta'ala itu dengan Nabi Musa alaihi salam di atas gunung Tur Sina.
Maka apa yang berlaku di antara Nabi Musa dan Nabi SAW? Maka Nabi naik dan perintah solat yang 50 waktu berpindah kepada 10 sehinggalah beberapa kali dan akhirnya dikurangkan sebanyak 5, maka jadilah 5 waktu sembahyang. Hadirin, ini menjadi dalil kita mendapat manfaat dan faedah daripada mereka yang di barzakh. Dengan sebab Nabi Musa, apa faedah Nabi Musa? Nabi Musa beritahu ke Nabi SAW, bagi naik kembali, minta balik kurang. Maka inilah faedah terbesar Nabi Musa kepada kita. Sembahyang 50 waktu menjadi 5 waktu. Maka ini jadi dalil. Jadi hujah untuk menyatakan kita boleh mendapat faedah, manfaat daripada mereka yang berada di barzakh. Sebab mereka ini hidup. Mereka itu bukanlah orang-orang yang mati. Dan ini bukti, kalau mereka mati, kita dapat faedah. Sedangkan mereka itu hidup. Dan termasuklah yang hidup di barzakh itu adalah para anbiya, para syuhada, para siddiqin, arwah solihin, roh-roh orang saleh. Dan mereka ini semua hidup di barzakh mereka. Dan barzakh yang dimaksudkan ini satu hijab antara kita dengan mereka. Mereka ada satu kehidupan di barzakh berdasarkan perbincangan yang telah kita bincangkan daripada awal tadi. وأختم كلامي بحديث في صحيح الإمام البخاري رحمه الله أن الخلائق كلها يوم القيامة، الأمم كلها، عندما يشتد عليهم عذاب الموقف يطلبون من يشفع لهم عند الله. حديث البخاري يقول استغاثوا بآدم عليه السلام، هكذا استغاثوا بآدم فيعتذر يقول لست لها، ثم بإبراهيم، ثم بنوح عليه السلام يقول لست لها، ثم بإبراهيم استغاثوا بآدم، ثم استغاثوا بنوح، ثم استغاثوا بإبراهيم، ثم استغاثوا بموسى، ثم استغاثوا بعيسى، وكل واحد يقول لست لها، ثم استغاثوا بمحمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها. إذا كان طلب الاستغاثة من الأنبياء شرك، أهل الموقف كلهم صاروا مشركين، كلهم صاروا مشركين، لأنهم استغاثوا بالنبيين لتخليصهم من الشدائد التي هم فيها. كيف هذا؟ كيف يكونوا مشركين؟ إذا صح في الدنيا يقول بحياة الأنبياء في الدنيا، طيب، وصح يوم القيامة، وما بين الدنيا ويوم القيامة برزخ هم فيه أحياء، لما لا يصح؟ لماذا؟ هذا كله من مخالفة أهل السنة والجماعة، لأنهم يقولون الأنبياء أموات، في البرزخ أموات، هم يقولون أموات، ما بصح الاستغاثة بالميت، أموات. أهل السنة يقولون لا، ليسوا أموات، هم أحياء، والحي يجوز منه الاستغاثة، يجوز، لا حرج في ذلك. من أراد التوسع في هذا في كتاب مطبوع للعلامة الكبير الشيخ يوسف النبهاني البيروتي رحمه الله، هذا كتاب ينبغي لكل عالم أن يقرأه لطلابه، اسمه شواهد الحق في الاستغاثة بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم. أتى بالأدلة من الحديث وأقوال العلماء والآثار والشواهد، ينبغي قراءته إن شاء الله، ففيه زيادة بيان وإيضاح، وفيه الرد على أولئك المبتدعة المخالفين لأهل السنة والجماعة، والذين يرمون جمهور الأمة، يرمونها بالشرك والكفر والتضليل وما إلى ذلك، والعياذ بالله. أطلت عليكم، أرجو منكم السماح، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وأصحابه، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Dan sebagai penutup perbincangan kita pada malam ini, ada satu riwayat tentang setiap umat, seluruh umat ketika mana di akhirat mereka meminta bantuan, istighatsah, mereka meminta pertolongan. Bahkan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya menyatakan istaghatsu bi Adam. Mula-mula setiap umat
ketika mana mereka duduk dalam syadain al-mawqif, yakni penatnya berada di mahsyar, kegerunaan, kepayahan ketika berada di mahsyar jatuh tadi, maka mereka semua bertemu dengan Nabi Allah Adam. Maka dia meminta pertolongan, wahai Nabi Allah Adam, bantu kami. Dan hadis tersebut diteruskan lagi, apa kata Nabi Adam? Aku bukanlah orang yang boleh membantu kalian. Dan kemudian berpindahlah akan sekalian umat itu kepada Nabi Nuh, meminta bantuan dari Nabi Nuh. Dan kemudian berpindah kepada Nabi Ibrahim, berpindah kepada Nabi Musa, berpindah kepada Nabi Isa. Kesemua para Nabi ini, umat-umat, seluruh umat meminta pertolongan, istighasah, dia minta tolong daripada Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Dan kesemua Nabi menyatakan, aku bukan daripada orang yang boleh beri bantuan. Tetapi bila sekalian umat itu berhimpun di hadapan baginda Nabi SAW, maka kata baginda Nabi, akulah yang akan beri bantuan kepada kalian, akulah yang akan berikan pertolongan kepada kalian. Maka inilah yang kita pahami, sekiranya kita menyatakan meminta pertolongan kepada ahli barzakh itu syirik, maka seluruh umat yang berada di mahsyar itu melakukan syirik pada Allah Ta'ala, kerana minta tolong daripada Nabi Adam, minta tolong daripada para anbiya, minta tolong daripada Nabi SAW. Maka ketahuilah di sisi ahli sunnah wal jamaah menyatakan keharusan ini, kerana titik perbezaan kita dengan golongan Wahabi dan golongan-golongan yang khilaf dengan ahli sunnah adalah tentang kehidupan di barzakh. Kita ahli sunnah menyatakan mereka yang di barzakh itu hidup, para nabi kita hidup. Tetapi mereka yang mengatakan di barzakh itu mereka mati, orang-orang di barzakh itu mati, maka tidak boleh meminta pertolongan daripada mereka. Inilah titik khilaf yang menyebabkan mereka mensyirikkan ratusan miliar ribuan umat. Maka perkara ini wal-iyazulillah. Kerana titik perbezaan kita antara, kalaulah di dunia kita kata boleh minta tolong orang hidup, apatah lagi di akhirat. Mabainal dunia wal akhirah, dan antara dunia dan akhirat itu barzakh. Dan pada barzakh itu ada kehidupan yang sebenarnya kita tidak nampak dengan mata kepala kita. Maka saya menasihati juga bagi siapa yang ingin meneruskan perbincangan ini, dan saya menasihati juga para alim ulama untuk melihat kitab yang ditulis oleh Syekh Yusuf An-Nabhani Al-Beiruti. Syekh Yusuf Nabhani ada tulis satu kitab, Syawahidul Haq bil Istighasah Sayyidil Khalq. Sayyidil Haq. Satu kitab yang menyatakan tentang dalil-dalil yang menyatakan keharusan untuk meminta pertolongan istighasah daripada baginda Nabi SAW. Maka saya menasihati para ulama, para guru untuk membaca kitab ini pada murid-murid mereka, supaya dipahami dengan baik akan apa yang dinyatakan oleh Syekh Yusuf Nabhani dalam kitab tersebut, yang memberikan dalil keharusan, bahkan memberi sanggahan dan menolak dakwaan-dakwaan mereka yang mensyirikkan umat dengan perkataan istighasah kepada Nabi SAW. Maka faham kita, titik perbezaan kita hari ini adalah barzakh itu ada kehidupan, dan ini dipahami oleh ahli sunnah wal jamaah. Maka atas sebab itu maka dengan sebab itu harus untuk kita menyatakan istighasah kepada para anbiya, iaitu yang lebih afdal itu bagi Nabi SAW dan mereka-mereka yang duduk di alam barzakh. Maka saya memohon maaf daripada kalian, kata Syekh, kerana mengambil masa yang panjang dan memberatkan kalian dengan perbincangan pada malam ini. Mudah-mudahan kalian memaafkan saya atas apa yang panjangnya waktu yang telah saya gunakan pada malam ini. Wallahu a'lam, dan saya juga saudara Fizi mohon maaf terkurang terlebih dalam menerjemahkan di atas kelemahan diri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.